Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk video kali ini cikgu akan menerangkan mikroorganisma berfaedah. Ya, mikroorganisma ini penting dalam pencernaan haiwan, proses perebutan, pertanian, perubatan dan industri. Okey. Kita lihat yang pertama, pencernaan haiwan. Pencernaan haiwan herbivor ataupun haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan. Mikroorganisma yang terlibat adalah bakteria dan protozoa. Fungsinya adalah untuk menghadamkan selulosa. Rumput-rumput itu dalam bentuk selulosa. Jadi dia perlu menjadikan selulosa kepada bentuk yang lebih kecil, iaitu glukosa, yang boleh diserap oleh usus haiwan tersebut. Okey, kegunaan yang kedua ialah proses perebutan. Mikroorganisma yang terlibat adalah bakteria dan juga kulat. Mikroorganisma ini membantu organisma mati menjadi sebatian amonium. Kalau kita biasanya kita akan khabar benda yang mereput menjadi baja. Itu sebenarnya adalah sebatian amonium. Okey, seterusnya ialah dalam bidang perubatan. Okey, bakteria digunakan untuk membuat vaksin, insulin, antibiotik. Insulin ni untuk pesakit kencing manis. Okey, kalau kulat pula digunakan untuk membuat antibiotik dan anti-fungi ataupun anti kulat. Dan virus digunakan untuk membuat vaksin. Ini kegunaan dalam bidang perubatan. Seterusnya kita lihat dalam bidang pertanian, bakteria yang terlibat adalah bakteria pengikat nitrogen. Nama bakteria dia ni nama special ni. Ini nama dia. Bakteria pengikat nitrogen terdapat pada pokok, akar pokok ke kacang. Fungsinya untuk membantu menyuburkan tanah. Dan akhir sekali dalam bidang perindustrian ada tali, ada keju, ada kicap, ada donat. Ni antara produk-produk yang dihasilkan. Kalau bakteria, ia membantu dalam membuat tali, tali kulit, beg kulit, keju, yogurt dan cuka. Manakala kulat digunakan untuk membuat kicap, roti, minuman beralkohol. Okey, seterusnya kita ingat semula penghadaman makanan dalam perut lembu. Mikroorganisma yang terlibat adalah bakteria dan juga protozoa. Penghadaman perut manusia ada floral normal. Floral normal dalam usus kecil kita, iaitu bakteria. Menyuburkan tanah, bakteria pengikat nitrogen. Penghasilan antibiotik, bakteria. Ingat B. Bakteria dan juga kulat. Roti dan kicap, kulat. Keju dan cuka, bakteria. Membuat tali dan kulit, juga bakteria. Baiklah, selain itu, mikroorganisma juga berpotensi dalam bioteknologi dan kelestarian alam sekitar. Kelestarian alam sekitar ni maksudnya seperti kita memelihara dan memulihara alam sekitar. Jadi mikroorganisma yang terlibat kita panggil mikroorganisma bioteknologi. Ia digunakan untuk menghasilkan larutan pembersih ekoenzim, dan yang kedua ialah serum bakteria lactobacillus species. Dalam silibus kali ini kita akan lihat kegunaan mikroorganisma bioteknologi. Inilah dia. Okey. Serum dan juga larutan pembersih ekoenzim. Okay, kita lihat dulu kepada larutan pembersih ekoenzim. Ekoenzim merupakan hasil semula jadi daripada sisa pertanian, seperti sisa buah-buahan atau sayur-sayuran yang diolah melalui proses penapaian, tapai ataupun peram. Okey, ini contohlah. Ini sisa buah-buahan dan sisa sayur-sayuran kita campurkan dengan gula dan beberapa nisbah air lah. Lepas tu kita peram ataupun kita tetapai dia selama 3 bulan. Kita tutup kemas dalam botol. Ataupun macam inilah rupa dia. Botol biasa ni. Kita biar 3 bulan. Maka terhasillah larutan pembersih ekoenzim. Kita boleh buat di rumah. Okey, apakah perbezaan di antara larutan pembersih ekoenzim dan bahan pencuci kimia? Bahan pencuci kimia ni contoh sabun kita tu lah. Okey, cikgu short formkan dia. Cikgu panggil dia ekoenzim sajalah. Ekoenzim versus bahan pencuci kimia. Okey, proses penghasilan ekoenzim terhasil daripada penapaian sisa pertanian, manakala pencuci kimia terhasil daripada melibatkan penggunaan bahan kimia.
Ekoenzim bertindak ke atas lemak dan gris lalu menghasilkan molekul yang kecil. Contoh kalau gris tadi dalam ketulan yang agak besar. Jadi bila kita gunakan larutan pembersih ekoenzim, gris tadi akan menjadi molekul-molekul kecil. Yang lebih kecil lah daripada yang asal. Manakala pencuci kimia akan menghasilkan buih. Ekoenzim mudah digunakan, tidak perlu disental. Manakala pencuci kimia perlu disental. Ekoenzim tidak menyebabkan saliran tersumbat. Manakala pencuci kimia, menyebabkan saliran tersumbat. Kos bagi ekoenzim adalah rendah sebab dia menggunakan sisa-sisa pertanian. Sayur-sayuran kan, sisa buah-buahan. Manakala pencuci kimia, kosnya tinggi. Ekoenzim menghasilkan sedikit sisa manakala bahan pencuci kimia menghasilkan banyak sisa. Dan akhir sekali, ekoenzim mesra alam manakala pencuci kimia mencemarkan alam sekitar. Okey, itu antara perbezaan larutan pembersih ekoenzim dan bahan pencuci kimia. Okay. Seterusnya kita lihat potensi kegunaan mikroorganisma dalam melestarikan alam sekitar. Yang kedua adalah serum Bacteria Lactobacillus species. Serum Bacteria Lactobacillus species digunakan untuk merawat air sisa dan enap cemar. Air sisa ni contoh macam ni lah. Air daripada kilang ke, air daripada rumah kita ke, air sisa lah. Manakala enap cemar ini adalah bahan separa pepejal. Dia ada pepejal sedikit. Dia terenap. Dia ada pepejal lah. Itu kita panggil enap cemar. Okey. Yang terdapat dalam sistem saliran. Ya. Jadi cara untuk menghasilkan serum Bacteria Lactobacillus pun samalah, menggunakan sisa-sisa dapur ni. Ya. Kita peram dia menjadi, kita tapai dia menjadi serum Bacteria Lactobacillus. Yang ini kita boleh gunakan untuk merawat air sisa dan enap cemar secara semula jadi tanpa menggunakan bahan kimia. Okey, antara kegunaan serum Bacteria Lactobacillus, yang pertama ialah menyingkirkan bau busuk. Yang kedua, merawat kumbahan ya, bukan kumbuhan. Yang ketiga, menghasilkan enzim. Yang keempat, memajukan industri perikanan. Dan yang kelima, membuat kompos. Dan akhir sekali, membantu mencernakan haiwan ternakan. Okey, itu sahaja dalam video kali ini. Sekian, terima kasih.